Terima kasih kepada Tuan Zulhilman selaku moderator pada pagi ini. Yang dimulakan Tuan Nizrul Zainal Abidin, Presiden Pribumi dan seluruh Exco Pribumi, Persatuan Remaja Bumi Putra. Saya sebut nama panjang supaya tak confuse dengan nama parti politik. Ya. Dan seterusnya kepada semua para remaja yang berjasa dan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Semoga kita semua dirahmati Allah, khususnya pada akhir Ramadan, dapat kita bersama-sama dalam salah satu program sedekah yang dianjurkan oleh Pribumi, iaitulah sedekah ilmu. Jadi sedekah memang sangat bagus pada bulan Ramadan ini, maka Pribumi ambil satu inisiatif menyedekahkan ilmu, dan itu juga adalah sangat terpuji pada bulan yang digandakan segala amalan ini. Baik, jadi untuk pagi ini saya diminta oleh pihak Pribumi untuk berkongsi serba ringkas tentang intro pelaburan dan perdagangan saham, juga sedikit intro berkenaan dengan bagaimana melakukan semakan fundamental kepada sesebuah saham. Jadi sebagaimana disebut oleh Tuan Nizrul tadi, bila kita cerita pasal saham ni, dia kena ada orang yang qualified, sama ada lesen ataupun telah pun diiktiraf oleh pihak pro-authority lah. Jadi saya memang tak ada lesen CEM RL betul-betul kan. Tetapi saya ada lesen lain lah. Lesen saya adalah penasihat syariah di Suruhanjaya Security, dan memang setiap bulan kami bincang pasal security, dan bukan pasal saham saja. Malah security yang lebih canggih daripada saham lagi pun kita bincang. Kita bincang pasal preference shares, kita bincang pasal sukuk, kami bincang pasal structured product, ya, kami bincang pasal ETF, kami bincang pasal macam-macam lah, ya, yang lebih sophisticated lagi. Maka secara tak langsung, alhamdulillah, saya dibenarkanlah untuk bercakap pasal saham. Kerana itulah ceramah yang kami buat, yang saya pernah buat pasal saham, telah pun diluluskan oleh Suruhanjaya Security untuk mendapat CPE point. Jadi itu tanda memang dulu lah kan, kalau tak dia tak bagi CPE point untuk ceramah saya. Baik, jadi itu adalah seberingkas tentang bolehnya saya untuk bercakap pasal security dan saham lah, ya. Baik, jadi saya kongsikan sedikit slide yang mungkin akan saya gunakan sebahagian, bukan semua, tapi jangan bimbang kalau tengok page dia panjang tu, saya tak habiskan semualah. Kita akan habiskan mana yang mampu, dan juga kita suka untuk buka kepada soal jawab. Baik, jadi ini adalah page yang saya nak kongsikan. Jadi tak salah saya, hari ini adalah hari pertama kan Tuan Izrul dan Tuan Zul. Ya, hari pertama. Hari pertama. So hari pertama saya pun penceramah yang kira pertama lah selepas intro daripada moderator dan juga Timbalan Presiden dan juga Presiden. Baik, jadi saya bagi intro dulu lah. Baik, intro kita macam mana biasa, kita sebagai orang Islam, kita suka untuk membawa perbincangan pasal penggandaan duit, pelaburan ni dengan akhirat. Sebabnya Nabi SAW sebut likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada ujian dia, dan ujian umat aku adalah harta. Lalu manusia boleh berbunuh-bunuhan, bergaduh-gaduhan, pecah porak-peranda rumah tangga, pecah porak-peranda adik-beradik, porak-peranda ibu ayah dengan anak, ibu dengan ayah, ayah dengan ibu dengan anak, semuanya kerana harta dan duit, ya. Saman ibu boleh saman anak, anak boleh saman ibu, bapa dan sebagainya. Jadi kerana itu Nabi SAW sebut pada para sahabat, bila tentera Islam menang di Kat Bahrain, dalam perjalanan mereka pulang itu nak bawa harta hasil mahsul, Nabi dah bimbang dah. Kerana apa? Nabi bimbang fatanafasu fiha. Nabi bimbang kamu semua akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya, lalu kamu akan hancur sebagaimana umat sebelum daripada kamu, Nabi kata. So, jadi hari ini kita hendaklah faham, kita belajar pasal saham, kita perlu sentiasa ada dalam ingatan hati kita untuk berpada-pada dan juga merancang dengan baik, dan juga kita mestilah sentiasa faham mana yang halal, mana yang haram, supaya kita tak begitu tamak sehingga yang haram pun kita belasah sahaja, ya. Okey. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebut
Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dia, maknanya dalam kita pelaburan ke, kita berbisnes, kita jadi entrepreneur ke, kita sentiasa ada dalam neraca kita, kita nak yang halal je. Kita akan pastikan halal, patuh syariah dulu. Yang tak, minta maaf, walaupun menguntungkan, bisnes rokok ke, bisnes arak ke, bisnes judi ke, ya, promosi melalui judi yang menguntungkan, tapi kita tak boleh buat, ya, maka kita tak buat, sebab akhirat menjadi panduan hidup kita, pedoman kita. Maka Nabi kata siapa yang jadikan begitu, maka hatinya akan tenang dan dunia akan datang pada dia. Cukup, cukup. Wa man kanat ad-dunya hammahu. Sesiapa pula yang menjadikan dunia sebagai panduan hidup dia, Allah akan jadikan kefakiran berada di antara dua mata dia. Iaitulah kefakiran berada di antara dua mata, maknanya dia tengok orang punya semua dia rasa hebat. Dan dia nak orang punya, dia hasad deki. Sampai kan disihir pula restoran orang tu sampai tutup. Kan? Dia tak puas hati tengok orang punya sukses, ya. Begitu. Wa farraqa alaih, tapi apa yang dia dapat tak cukup walaupun banyak, dan dia pun menjadi tak tenang dan dia tak akan dapat dunia kecuali dia rasa sikit dan Allah bagi dia tak rasa puas dan dia sentiasa menderita kerananya, ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bagaimana Allah SWT pula menyebut wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila Allah menghendaki kehancuran kepada sesuatu umat, sesuatu kaum, satu kumpulan, maka mereka akan menjadi, Allah akan arahkan bagi mereka itu jadi mewah melampau. Fafasaqu, bila dah mewah, sombong. Sifat orang mewah ni kebiasaannya, ada orang yang mampu melawan, orang yang sukses, orang yang mewah biasanya sombong, ya. Lalu mereka akan fasik, lalu mereka tak mahu solat, lalu mereka bila diminta untuk melaksanakan zakat mereka ingkar, maka Allah kata fahaqa 'alaihal qaul, maka layaklah untuk mereka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Okey. Baik, jadi itu adalah mukadimah saya kepada semua, khususnya yang beragama Islam. 1,000 orang bersama-sama kita hari ini. Alhamdulillah, tahniah kepada Pribumi, kepada Persatuan Rumaiza atas kehadiran yang sangat menggalakkan, ya. Baik, jadi kita pergi terus kepada saham sekarang. Alright. Baik, intro saham pula. So intro saham ni silap gambar pula saya bagi, kan. Okey, saya tak kempen McDonald, tapi gambar ni gambar saya ambil pada Tuan Izrul. Saya tak kempen McDonald, jangan salah faham pula. Nak bagi contoh. Baik, contoh dia McDonald lah. Dia ni sebuah syarikat berhad dekat US. So dia ada 1 bilion saham, ya, unit saham. Tapi sebenarnya McDonald dia punya saham tak sampai 1 bilion. Yang sampai 1 bilion ni Tesla, Apple, semua lebih bilion, banyaklah. Tapi saya rasa McDonald beberapa ratus juta lah. Tapi bagi contoh lah, ni contoh bukan betul. Tapi faktanya yang betul adalah dia tu setiap unit boleh dibeli. Kalau dekat US kita boleh beli setiap unit setiap satu. Kalau kat Malaysia kebiasaannya kita boleh beli setiap sekali beli mesti 100 unit. Dia dah paketkan dalam satu paket. Ada juga orang boleh beli odd unit, tapi itu cerita lain, tinggi sikit kan, panjang ceritanya. Tapi yang normalnya kita beli dalam satu paket 100 unit. Kalau dekat yang bernama satu lot. Kalau kat US boleh beli satu unit. Kalau satu unit tu macam saham Apple 100 lebih, $100 lah. Kalau ada Grab $3.5 asyik turun je sejak dia IPO itu. 3.5 lah kita boleh beli. $3.5 kali 4 jalan dalam RM15 dapat lah. Kan satu unit boleh beli. Okey, so maknanya syarikat itu dia dah pecah-pecahkan pemilikan ke atas syarikat dalam bentuk unit-unit saham. Jadi semua syarikat termasuk syarikat sendirian berhad sebenarnya mempunyai helaian-helaian pemilikan yang bernama unit-unit saham. Dia dah macam jadi macam buku tu.
Jadi helaian-helaian tu dalam undang-undang dunia kita ni, dia telah membenarkannya untuk dipindah milik. Kerana ia mewakili pegangan kepada syarikat. Jadi dari sudut Islam, ia tidak ada masalah. Ia dianggap sahih, betul, legally diiktiraf, dan pemilikan itu adalah harta yang respected dan valid, dengan syarat bisnes dia adalah bisnes yang patut syariah lah. Okay. So jadi bila kita melabur saham atau berdagang saham, kita beli satu piece of the unit, ataupun 10 pieces, ataupun 100 pieces, ataupun 1000 pieces, ataupun 1,000,000 pieces, terpulang lah. Jadi berdasarkan harga semasa. Kerana dia ada, kalau syarikat Senin Berhad, unit ni dia tidak dilasenaraikan dekat pasaran awam. Senaraian di pasaran awam itu nama dia melalui proses initial public offering. Sebab tu nama dia initial, permulaan, public, awam, offering, tawaran. Tawaran penyenaraian awam. So bila dia nak masuk market, maka dia kena lalu satu proses semakan oleh bursa, oleh Suruhanjaya Security, supaya syarikat ni bukan scammer, dia bisnes dia legally betul, bukan buat money laundering ke, bukan buat perkara-perkara yang bersalahan dengan undang-undang dan sebagainya, dan juga ada potensi untuk keuntungan. Jadi mereka akan semak supaya mereka menjaga maslahat dan kepentingan pelabur-pelabur awam dekat dalam Malaysia. Alright? So itu yang berlaku. Tapi syarikat Senin Berhad, dia tak boleh dijual begitu. Dia jual, nak jual boleh. Contohnya saya punya syarikat. Saya ada Elza Syariah Solutions Senin Berhad. Saya ada My Class Technology Senin Berhad. Saya ada macam-macam syarikat saya ada. Maka saya tak boleh, sebenarnya syarikat saya tak ada kat bursa. Nak masuk bursa, kena ada ciri-ciri dia. Kena untung, kena berapa juta dalam tempoh 3 tahun yang lepas. Kena itu dan gini, macam-macam lah. Maka syarikat saya boleh jual tak? Boleh. Jadi kalau ada orang individu approach saya, dia kata saya nak beli sikit lah syarikat doktor. Boleh. Jadi itu pun boleh, tapi mesti secara tertutup dan secara one-to-one contact dan negotiation. Baik, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa ahli akademik yang berkata bahawa pelaburan saham ini useless. Dia kata ini semua tak memberikan kesan kepada real economy. Ada juga yang memusuhi, biasalah. Nabi pun ada orang musuh. Apatah Allah SWT pun ada orang yang memusuhinya. Apatah lagi lah maklumat-maklumat dan kumpulan-kumpulan dekat dalam dunia ni. Jadi, saya bawakan satu insight bahawa bagi saya, kita tak boleh nak nafi 100% bahawa pedagang dan pelabur saham tidak memberi apa-apa kepada GDP ataupun keluaran dalam ekonomi, keluaran kasar dalam ekonomi negara, ataupun kepada real economic development. Kerana bila kita membeli saham sesebuah syarikat, harga nilai pasaran dia menaik tinggi. Naik tinggi, maka itu menyebabkan satu, dia boleh memanfaatkan wang yang kita beli saham dia menyebabkan harga dia naik. Satu, dia boleh menggunakan kekuatan market capitalization dia untuk membuat pembiayaan dengan bank untuk membesarkan bisnes dia. Satu. Yang kedua, dia tak perlu pun menjual saham dia, dia hanya perlu menjadikan saham dia sebagai cagaran kepada bank apabila dia buat pembiayaan, maka itu membantu syarikat itu punya bisnes untuk berkembang, lalu dia pun mengambil lagi banyak pekerja dan menguruskan lagi banyak tanah yang tidak diusahakan. Contoh. Dan membangunkan lagi banyak fasiliti di dalam sesebuah negara. Maka itu saya nak beritahu, walaupun dia katalah mungkin tak begitu direct, tapi dia tetap mempunyai kesan. Sebagai contoh Tesla. Tesla membina gigafactory dah jadi 6 hari ini. Ya, sebab apa? Sebab apa dia mampu bina gigafactory yang begitu besar? Sebab dia punya demand sangat tinggi, dia tak mampu hasilkan kereta sebab secepat mungkin, dan dia kena bina gigafactory. Nak bina gigafactory kena ada cash. Maka dia pun tak adalah banyak sangat cash, tapi kerana saham dia meningkat daripada dulu sampai sekarang, harga dia dah 1,000, turun balik 900, naik balik 1,000 dan sebagainya.
Dulu $10 je. Kan? Jadi $1,000 sekarang. Jadi atas sebab itu, dia cagarkan saham dia, dia buat pembiayaan. Dia buat pembiayaan, maka dia boleh dapat banyak cash, dia pun buat bisnes dan juga dapat nilai kadar interest ataupun kadar interest yang rendah dengan bank. Ya. Jadi kat situ boleh memanfaatkan sumber, boleh menawarkan kerja baru, boleh menyebabkan new business created dan membantu supply chain. Bila dia punya bisnes berkembang dekat Shanghai, contoh Tesla kan, dekat Berlin, maka dia perlukan bahan mentah daripada negara tersebut selain daripada negara luar. Dan secara sekaligus, saham membantu memberi bisnes kepada vendor-vendor di negara terbabit. Dia nampak tak? Jadi saya tak tahu siapa yang hadir hari ini. Daripada 1,000 orang ni, dan maksimum dah ni, ada orang yang bijak pandai, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang tak biasa-biasa, macam-macam lah. Kan? So jadi saya harap saya cover semualah penerangan saya dalam bentuk yang layman yang boleh dipahami oleh semua, insya-Allah. Ya, kalau ada soalan nanti kita dekat ujung nanti kita boleh sediakan bagi ruang, ataupun boleh juga tulis dekat chat kalau sempat saya tengok, ya. Baik, jadi sekarang habis kat situ. Baik, yang seterusnya saya nak kongsikan apa? Ini adalah saham. Bagi individu peribadi pula, saham boleh membawa kerugian, boleh bawa keuntungan. Dua-dua dia boleh bawa. Kalau ada kalanya kita sempat untung, tengok untung, kita tak jual, kita rugi. Ada sebab ada kalanya kita sedang rugi, kita jual, kita rugi jadi. Ada kalanya kita rugi, kita tak jual lagi, kita jadi untung. Jadi pengalaman banyak mengajar kita. Kelas-kelas saja tidak mencukupi. Workshop tidak mencukupi. Tuan-tuan kena ada your own touch dan kena willing untuk spend, untuk belajar melalui pengalaman sendiri. Ya, ini pengalaman saya sebagai contoh. Saya beli saham ni, beberapa hari lepas tu dia jatuh, agak sakit perut juga tengok tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan rasa nak jual tak kalau tuan-tuan kena macam ni. Kan? Dah 12% dah rugi ni tuan-tuan. Kalau letak dekat ASB, letak dekat ETF, kita tak perlu fikir bimbang-bimbang benda ni. Kan? Letak dekat bank, dia bagi 1%, 2%, tak ada fikir-fikir. Ini tiba-tiba negatif 12%. Tapi sebenarnya tuan-tuan, negatif macam ni adalah the real business. Inilah buktinya saham adalah real business dan bukan scammer yang banyak menggunakan gambar-gambar tokoh, termasuk gambar saya pun penuh. Aduh, pergi kepala kita. Kan? Jadi tuan-tuan, sebab kalau kita buka restoran dengan modal 26,000, memanglah daripada tahun pertama kita rugi. Kita kena bayar trial renovation, kita kena bayar staff, kita kena bayar itu, ini. Sale je belum power lagi. Kita pun buat langshank juga, kita pun nak buat RM50 juga kan, tapi saffron kita tak letak, kambing kita kecil, kambing masak tak pandai. Macam kat bazar Ramadan ke banyak. Orang meniaga dia pun nak meniaga, orang meniaga karipap penuh, dia meniaga karipap angin kan. Orang meniaga laksa, dia pun nak meniaga laksa, laksa dia entah rasa masin je, tak ada benda lain kan. Tak amanah tuan-tuan kan. Belajarlah dulu kan nak meniaga. Ya. So jadi bila kita berniaga, kita buka gerai bazar Ramadan pun, kita rugi dulu. Kita beli bahan mentah, kita penat-penat masak, kita bubuh pula duduk dekat buka gerai, apply lesen, kena bayar lagi kan. Kena bayar lagi kat alung kawasan agaknya lah kan. So jadi kita kena bayar macam-macam. Rugi. Hasil tu belum tentu. Itulah dia saham juga. Sama juga macam saham. Saya beli saham ni, alamak rugi pula mula-mula. Kalau ada yang kadang-kadang dia betul, awal-awal dah untung lah. Kan? Tapi sebab bila di mana saya tengok fundamental syarikat ni dulu bukan sekarang. Ni jangan terpengaruh nak beli besok pula lusa hari Isnin ni. Jangan. Ini cerita contoh. Dalam JF Tax sekarang ni dah tak patuh syariah dah. Betul lah. Tapi sikit lagi tak patuh syariah dia. Dalam pengumuman akan datang dia tak patuh syariah. So berhati-hati. Okay. Ke dia dah umur masih lupa dah.
Baik, so jadi JF Tech ni saya tengok fundamental dia okey, dia teknologi bla bla bla, saya pun pegang lagi lah. Ini pada 16 bulan 11 tahun 2020. Tahun yang sangat menarik bagi semua pelabur dan pedagang saham. Tak saya tanya Weekly Miser, mereka semua bermandi duit agaknya pada tarikh itu. Okey, sebab tahun 2020 adalah tahun permulaan COVID, mereka kering dulu bulan Mac, lepas tu semua bermandi duit. Kan? Daripada bulan Mac, April sampai bulan Disember memang dahsyat kenaikan semula rebound daripada kejatuhan air terjun. Ya. Baik, jadi saya pun pegang, boom. Pada 18 bulan 1, tunggu, dia sudah naik dah. Saham yang sama, jumlah yang sama, dia sudah naik 31%. Saya masa tu memang dah set, saya punya take profit adalah 30%. Tengok hari tu dah 31, pukul 9.30, cepat-cepatlah saya keluar. Saya keluar je, dia naik lagi. Tak apalah, itu bukan rezeki saya kan. Dia naik lagi, yang mana kalau saya tunggu, dia naik jadi 50%. Sakit juga lah kepala kan. Tapi Alhamdulillah. Ala kulli hal, dapat untung. Alright, dia faham inilah dia yang saham boleh bawa. Kalau tuan-tuan jual awal, tuan-tuan rugi. Kalau tuan-tuan tunggu, mungkin rugi lagi banyak. Ada banyak saham kat Malaysia ni yang tunggu lagi rugi. Tunggu lagi rugi. Tunggu lagi rugi. Jadi tuan-tuan jangan duk perasan, senang-senang nak dapat 30%, nak mengalahkan bank punya fixed deposit, not that easy. Kena ada banyak ilmu, disiapkan. Campur lagi pula dengan malapetaka bencana yang boleh datang tanpa tiba-tiba. Kalau ada berlaku pertukaran parti politik kerajaan, saham boleh jatuh, boleh naik. Kalau berlaku malapetaka bencana, banjir, mungkin syarikat-syarikat yang kita labur affected, boleh jatuh saham dia, macam-macam lah. Tiba-tiba ada pula kes rasuah, boleh jatuh, tiba-tiba pula ada kes salah lapor kat SC, habis terjun semua saham dia. Kenapa? Itu semua asam garam bisnes. Baik, contoh hari satu, yang ini pula. Yang ini saham emas. Yang ini dia punya fundamental banyak beri pengaruh semasuk teknikal. Yang ini kadang-kadang orang tak tengok pun fundamental. Orang tengok benda luaran. Sebab nice ni, jangan beli pula saham ni. Ini contoh dia saham buat emas, bisnes emas macam Pokok. Bila emas hari tu dia naik melampaui $2,000 per gram, saham emas pun naik. Walaupun mungkin tak berapa kaitan betul-betul direct bisnes, mungkin berbeza, tapi since engkau adalah emas, kau naiklah. Jadi itu yang tak berapa best sangat bagi saya, saham-saham jenis yang senang terpengaruh dengan harga komoditi luar. Saya tak berapa selesa sebab penat. Jadi saya lebih selesa harga saham yang fundamentally dia strong throughout the year. Kemudian dia technically pun dia good. Kita ambil yang itu lah. Kan prospek dia tinggi. Kalau macam emas punya saham, harga emas jatuh terjunam, dia terjunam. Walaupun dia tengah bisnes, dia tengah untung. Itu penat. Nak kena monitor bukan saham saja, emas punya harga pun nak pasti kan. Saham tentang metal, tentang besi. Harga besi naik, dia naik. Harga sawit naik, saham-saham sawit menaik. Kalau tu turun, saham sawit turun. Jadi penat kita kena monitor 2-3 benda. Betul saya. Saya tak dapat sebab tu yang banyak. So saham ni saya beli sehari sebelum tu, besok tu dia naik macam ni. Sehari dia boleh naik macam ni. So ada peluang begini. Ada yang sehari dia boleh turun 40%. So yang ini alhamdulillah yang naik yang saya dapat ya. Kemudian yang ini pula yang betul-betul kerugian pun ada juga. Yang ini yang betul-betul kerugian. Nampak? Ini emas untung, ini emas saya rugi. Ini betul punya pengalaman. Kan? Rugi 43%. Jadi kalau kalian sudah bersedia untuk menghadapi bisnes yang bentuk baru, namanya saham, boleh teruskan belajar dan belajar lagi. Cuma saya nak bagi faham, sebenarnya dia similarity dia ada dengan bisnes brick and mortar. Cuma dia financial asset. Brick and mortar,
kita kena buka pejabat macam saya sebut tadi, ada staff hiring, kena nak deal dengan manusia, nak campaign kita punya produk, supaya nak buat billboard, semua keluar kos, tuan-tuan. Yang ini, itu semua tak ada. Tapi kita ada benda yang lain punya, tetap ada untung dan rugi. Alright? Ini adalah saham-saham yang kalau kita letak RM1,000 dan 5 tahun lepas itu, pada tahun 2021, dia punya nilai telah berganda dengan sangat banyak. Tengok, Dufu Teknologi. Jangan beli pula, ini saham-saham yang pada ketika dah waktu tertentu. Tak boleh nak terus follow. Kalau kita labur 1,000 pada tahun 2016, Dufu Teknologi, kita simpan saja. Ada orang disimpan emas saja. Ada orang disimpan rumah saja, property. Ada orang disimpan saham saja. Dan dia memilih saham yang betul, maka Dufu Teknologi memberi dia gandaan berapa kali gandaan tiap pun susah. 200% ke apa? 2000%. Begitu. Begitu dengan US. US pun sama. Kita pergi beli Tesla $1,000, 10 tahun lepas, harga dia sekarang sudah naik lebih tinggi daripada ini lagi. 84,000. 84,000. 8,400 kali ganda. Alright? Itulah dia kehebatan dia, ya. Baik, dan rugi pun boleh juga, merudum boleh. Emas pula. Mana bagus emas dengan saham? Emas dia ada game dia sendiri. Dan kita lihat, kalau kita lihat harga emas fluctuate hampir macam harga saham. Fluctuate macam harga NFT, macam harga digital cryptocurrency. Ya. Kita tengok ini, saya tak terlupa nak ambil yang terbaru. Cuma kita tengok kalau simpan lama baru dapat, kalau 5 tahun baru 41%, simpan 20 tahun baru 500. Saham tadi berapa? Saham tadi dah ribu-ribu persen 10 tahun. Kalau 5 tahun dah 2,000%. Kalau simpan sekejap pun 53%, rugi pun boleh dapat 43%. Emas tak kena macam ni. Saham emas boleh kena gini. Okey. Tapi itulah kita tengok, saham pun, emas pun ada turun dan naik. Tapi kalau simpan pendek, rugi juga 8%. Kalau simpan 30 hari, ada juga negatif. Jadi itulah dia sifat pelaburan sebenar. Emas pun tidak semestinya selamat. Ya, dia memang kena style simpan jangka panjang. Tapi simpan jangka panjang, kalau tengah beli dekat harga puncak, kena tunggu sangat lama juga. Sama je. Kalau simpan hartanah, property pun sama juga. Property ada naik, kebanyakannya naik. Rental yield dia naik, ya. Square feet dia pun naik, maka harga total dia pun naik. Tapi ada juga yang turun. Sama, risiko dia kalau tempat tu tiba-tiba banjir, cakap Shah Alam, harga turun tu kawasan tu. Sama juga kalau dah ada lambakan kosong, maka harga akan terpaksa compromise turun. So begitulah juga. Dan satu lagi, property tak boleh semua orang nak terlibat, sebab harga belian dia sangat mahal. Ya, deposit dia 10% kalau harga yang pertama dan kedua. Kalau dah property yang ketiga, dia jadi 70%. Ada orang ajak multiple submission. Multiple submission sangat berisiko tinggi. Ya, sebab kita dianggap berhelah dengan bank. Kita submit sekali 10 buah rumah aset, maka bank nampak kita masih clean, padahal kita sekali submit 10 terus. Tapi sekarang bank tak terlalai dah macam tu. Dulu dia lalai sikit, sekarang dia dah makin aware tentang multiple submission yang boleh menipu mereka. Alright? Dan kalau kita tengok pengurus dana terbesar dalam negara kita, EPF. Saya penasihat syariah EPF juga. Saya tak ambil statistik terbaru, tapi statistik lama ni pun boleh menggambarkan yang terbaru. Mereka labur dekat 4 tempat yang paling utama. Equity, iaitu saham, fixed income, money market instrument, dan real estate ataupun hartanah. Semua ni berlaku di dalam dan luar negara. Saham dalam dan luar negara, fixed income, money market, real estate dan sebagainya. Dan kalau kita tengok daripada jumlah contribution ahli dan juga berapa daripada total investment asset, kita dapat lihat bahawa dia laburkan dekat equity dalam
38%. Dekat fixed income yang paling selamat sekali, low risk tapi low return 49, sebab dia nak jaga supaya duit kita tak hanyut, tak hangus. Dan money market 7, real estate 5.5%, 54. Tapi dari sudut pulangan, nampak ni, equity yang paling banyak memberikan pulangan yang boleh menjadi dividend payable kepada ahli. Ini berlaku setiap tahun. Walaupun saham tengah teruk masa tu, saham tetap memberi penyumbangan yang terbanyak kepada EPF. Sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara. Gitu tapi ada setengah beberapa tahun luar negara yang membantulah. Kalau tak ada luar negara memang out lah. Kan banyak juga yang luar negara yang membantu EPF untuk boleh memberi dividen yang tinggi kepada pencarum. Jadi itulah nak bagi gambaran bahawa pelaburan saham adalah satu pelaburan yang patuh syariah kerana ada konsep untung rugi dan sifat dia memang sifat sebuah bisnes, tapi adalah dalam kategori yang berasingan daripada brick and mortar, yang itulah maksud brick and mortar tu adalah yang betul-betul fizikal ya. Dan yang keseluruhnya dia juga menjadi pilihan kepada institusi gergasi di dalam dan di luar negara untuk melabur. Jadi kerana itu kita boleh faham buat kesimpulan bahawa pelaburan saham boleh menjadi salah satu kelas aset yang kita labur untuk lawan inflasi. Sebab inflasi dekat Amerika dah cecah 9 ke 10%. Kat Malaysia baru 3%, tapi saya doubt lah ia adalah fakta yang tepat ya. Sebab kita on the ground kita rasa lebih daripada itulah ya. Kita beli dekat pasar raya, kita boleh rasa CPI index yang ditunjukkan mungkin ada sikit modification lah supaya tak memberikan negative impact kepada ringgit dan mencetuskan panik kepada ramai pelabur luar dan dalam agaknya, wallahualam ya. Tapi kita di bawah kita rasalah dia punya sensak dia. Harga besi naik, harga minyak naik, harga ayam naik, harga sayur naik, teruklah. Jadi itu keadaan dia. Baik, jadi ini adalah sama juga. Okey, cukup. Patutnya saya nak tunjuk gambar ni, tak tunjuk McDonald. Silap bagi gambar tadi. Okey, saya grup syarikat saya tapi tak disenaraikan. Alright, so jadi kesimpulan kita, direct business, tiada yang siapa-siapa menjamin, tak ada siapa-siapa boleh menjamin. Alright. Okey, sekejap. Okey. Kemudian kita juga sebenarnya bila masuk membeli sesuatu saham, kita sebenarnya menjadi rakan kongsi kepada pemilik bisnes tersebut. Malah pelaburan saham juga bila kita senarai awamkan, maknanya kita willing untuk terima lagi banyak shareholder. Sebab tu founder kalau syarikat yang berhad ni, dia boleh kehilangan bisnes dia. Kan macam Ika Noodles kan. Cina-Cina tu duk banner company dia, daripada susah-susah tiba-tiba saham dia jatuh, tiba-tiba Zam saham duk beli. Jadi major shareholder terus. Jadi soalannya macam merampas bisnes orang lain. Boleh berlaku kalau tak betul strategi dalam dunia public listed company. Ya. Baik, seterusnya dalam dunia saham, pelabur-pelabur dia dan pedagang ada 3 kumpulan yang terbesar. 1, institusi dalam dan luar negara. 2, pengasas syarikat tersebut dengan pasukan dia. Dan juga orang awam. So kita ni semua termasuk golongan orang awam ni lah, retail investor ataupun retail trader. Ikan bilis. Yang mana syarat untuk ikan bilis ni berjaya, kebiasaannya macamlah di dalam lautan, ikan-ikan mesti mengikut ikan-ikan besar untuk lebih selamat kot ya. So jadi samalah juga dalam saham,
kita kena pandai membaca game ataupun strategi institusi besar supaya kita boleh meraih, menikmati dia punya aura dia dan dia punya tempias. Kita kena tempias pun dah cukup dah. Ya. Jadi itu keadaan dia. Maka institusi besar biasanya dia tak masuk di dalam saham-saham penny ni. Saham-saham bawah 20 sen ni dia tak masuk biasanya. Dan mereka mesti melihat fundamental terlebih dahulu, sebab itu dia punya prasyarat untuk institusi membeli saham. Mereka mesti ada justification fundamental dulu. Technical pun mesti juga, tapi fundamental tu mesti mereka nak menjawab nanti dekat mereka punya superior dan shareholder dan sebagainya. Ya, maka sebab tu kita kena belajar fundamental juga, walaupun fundamental mungkin tak popular dalam dunia pedagang. Dia popular dekat dunia pelabur. So dia ada dua istilah kan, pedagang dan pelabur, trader dan investor. Ramai orang kelaskan begitu, dia kata investor adalah yang simpan jangka panjang 3 ke 4 tahun ke atas kan. Maka fundamental menjadi penting lah bagi dia, sebab teknikal kurang penting sebab mereka tak kisah turun naik tu memang akan berlaku. Jadi mereka simpan jangka panjang. Kalau orang awam, banyak yang suka jadi trader sebab mereka nak merasa untung dengan cepat. Lalu mereka perlu belajar ilmu teknikal dengan lebih lanjut lagi. Sebab teknikal mungkin boleh banyak membantu untuk mengetahui bila waktu suitable untuk masuk dan bila waktu suitable untuk keluar dalam jangka pendek, less than 1 year ataupun less than 1 month ataupun less than a week ataupun less than a day. Okay? Itu dia adalah untuk pelabur retail awam. Baik, jadi bagaimana nak masuk pelaburan saham? Dia tak boleh beli macam dekat Shopee. Dia tak boleh beli macam kat Lazada. Dia mesti melalui orang tengah supaya terjamin kebajikan pelabur-pelabur dalam Malaysia. Di undang-undang dia mesti melalui akaun khas, CDS account dan trading account, dan melalui broker. Broker ni adalah syarikat-syarikat macam Melaka Securities, macam RHB Investment, itulah di broker. Di bawah broker ni ada pekerja-pekerja dia yang bernama remiser. Yang bersama-sama dengan tuan remiser. Itulah dia wakil kepada syarikat broker-broker tadi. Alright? Baik, jadi apabila kita nak membeli, lepas kita masuk melalui broker, kita nak membeli sesebuah saham, kita akan beli daripada penjual-penjual yang sudah memiliki saham tersebut. Dekat sinilah berlakunya akad ijab wa qabul. Ijab wa qabul. Kerana dekat papan ni sini, dekat sinilah orang-orang yang nak jual, dia seolah berkomunikasi melalui trading platform. Aku nak jual harga sekian-sekian. Aku nak beli harga sekian-sekian. So kalau kena, automatically match. Ya. So harga turun naik berdasarkan demand and supply. Demand and supply dan market forces. Tapi di dalam pasaran saham yang agak kecil, boleh berlaku manipulasi pasaran oleh orang-orang yang berduit. Malah di Bursa Malaysia, kita boleh tolak sesuatu harga saham itu kepada 10% hanya dengan menggunakan RM50,000. Dia tengoklah keadaan. Kalau dekat US pun boleh juga. Tapi kalau saham-saham yang besar macam Apple, memang tak ada chance. Kalau nak tolak 0.1% naik pun, perlukan mungkin agaknya 1 bilion ataupun lebih daripada itu lagi untuk menolak dia naik. Tapi di Malaysia, kecil-kecil pun boleh tolak naik ke atas. Saya mungkin tak ada masa untuk tunjukkan sebab saya tak berapa prepare hari ni untuk menunjukkan kepada tuan-tuan. Sebab saya tak buka tadi. Nak kena buka dulu, lepas tu saya punya komputer pula dah pakai window yang terbaru ni. Window yang terbaru ni dia IE dia dah hilang habis. Internet Explorer dia
dia dicabut daripada komputer ni. Ya, jadi dah tak ada langsung. Kalau saya boleh cuba tunjukkan sikit macam mana maksud saya tadi. Okey, kejap. Kejap tuan-tuan saya ni kejap. Okey, saya share screen kejap. Baik, dekat sini kita tengok hari semalam punya saham ni. Semalam punya saham kita tengok most top gainers lah. Top gainers. Okey, tengok saham ini Warren lah. Warren ni bosan sikit. Okey, kita tengok yang ini banyak tak? Okey. Okey, tengok ni tengok ni Ni apa yang saya maksudkan tadi XOX ni saham penny lah. 15 1 sen, 1.5 sen. Saham dia naik 33%. Nampak power kan? Ui, banyaknya naik 33% tau. Tapi kalau kita tengok detail dia, yang beli saham tu menyebabkan dia naik bila dia buka pukul 9, trading dia hanya ada 15,000 ringgit kot, tak salah saya kat sini. Betul Izrul? Value dia ni. Volume dia 406 dengan 15,000. Maknanya soalan 15,000 ringgit kat sini kan. Ada orang beli kat sini, orang beli 2. Orang beli 245, orang beli dengan harga 490, nampak ni. Yang ini orang ni beli 500, dia bayar 1,000. Total value yang orang beli ni RM15,000 ya, boleh naik sampai 33%. Nampak? Itu yang saya maksudkan. Sebab market kita kecil, so kita kena pilih saham yang betul-betul, jangan pilih yang sampah sarap. sorry walaupun nak masuk private listed bukan sampah sarap kan. Tapi mungkin lepas dia dah masuk ada management problem, lalu jadilah macam tak power lah. Kalau macam ni okey sikit kan, macam ni okey sikit. Dia saham patuh syariah, dia naik 25%. Dan sebab apa dia naik 25%? Memang ada market. Hari Jumaat lepas saham dia orang beli banyak. Beribu-ribu, lepas tu ada value 4.7 juta orang beli. Patutlah naik sampai ke atas dengan buy rate dia 66%. Kalau nak BTST sesuai. Kan, buy now sell tomorrow. Tapi hari Jumaat buy now sell Monday. BTSM. Ni transaction ada 1,000, lebih daripada 1,000. Okey lah. Nampak worth it lah. Tapi kalau yang ini transaksi 23 je pun naik 33%. Yang ini macam jangan dekat tuan-tuan. Jangan dekat. Macam Go Ocean ni, nampak? Go Ocean ni. Tuan-tuan nampak ni? Go Ocean ni patuh syariah. Dia naik 25%. Dia pun penny juga, macam power. Bila kita tengok power ke? 3 je. Transaksi RM7,000 je boleh naik sampai 25%. Tuan-tuan masuk, tenggelam, tak ada siapa nak beli nanti. Walaupun tuan-tuan, 20%, baik kita masuk. Masuk, tuan-tuan tak boleh jual. Terperangkap dalam tu 5 tahun. Okey. Bond oil. Inilah perangai saham-saham penny tuan-tuan. Kita tengok ni pula. Apa nama? 19 transaksi. 31,000 saja. Aduh, kan? Okey. Itulah sebabnya. Dia faham? XY tak patuh syariah, betul. Dia tak ada bulat kecil tu, dia tak patuh syariah. Yang ada bulat kecil je yang patuh syariah. Nampak ada bulat kecil, dia tak ada bulat kecil. Tapi 1XOX patuh syariah. Okey.
XOX adalah parent company. One XOX adalah anak syarikat yang merupakan syarikat yang saya sebagai penasihat syariah untuk dia punya servis. Alright. Okey. Tapi One XOX tuan-tuan tak boleh beli. Dia bukan syarikat public listed. XOX yang public listed. Dia macam ni lah. Maybank Islamic patuh syariah. Maybank Group tak patuh syariah. Tuan-tuan boleh beli Maybank Islamic? Tak boleh. Tuan-tuan boleh beli Maybank Group. Maybank Group tak patuh syariah. Tak boleh ya. Ya, begitu. Alright. Kita tutup platform. Kita platform itu remiser punya level. Saya tak mau masuk campur banyak. Okey, saya nak masuk. Saya punya balik. Okey. Saya ada sampai pukul, dia orang bagi saya 9.45 sampai 11.45, 2 jam. Tapi saya tak tahu saya mampu tak ambil 2 jam. Tak apa, kita tengok mana yang mampu. Baik, kemudian kenapa sesebuah syarikat itu nak disenarai awamkan? Kerana market cap. Daripada Senayan Berhad, tapi kita kena ada willing to lose something tau. Kita willing to lose something, maknanya syarikat family dah jadi bukan syarikat family sangat. Sebab tu Ramly Burger, dia tak mau pergi syarikat awam, dia tak mau pening kepala melayan perancangan arrangement turun naik saham, lepas tu nak let go sebahagian saham dia, pemegangan syarikat dia kepada orang luar, nanti dekat board meeting ada kecaman-kecaman kepada susah. Sekarang ni dia bos, family dia bos, siapa pun tak boleh cakap banyak sangat. Auditor je boleh cakap lebih sikit, tapi semua dalam kontrol. Tapi menyebabkan syarikat dia tak boleh berkembang dengan laju. Tapi bagi dia tak kisah sebab dia pun sale dah 1 bilion ringgit. Apa lagi nak? Bagi dia dah cukup semua. Sebab tu dia agak berat untuk pergi public listed. Walaupun saya pun ada bantu juga dengan kerjasama MAIDA, mereka Malaysian Authority Investment Development. Mereka panggil tim Ramly Burger untuk saya bincang macam mana nak convince mereka untuk disenarai awamkan, untuk kebajikan awam, untuk membantu institusi besar macam EPF, PNB, tabung haji, ya, agar ada peluang yang lebih bagus untuk mereka melabur. Saya cubalah convince, berundang Nino, sampailah COO dia yakin lah, okey, boleh. Tapi masalah dia, doktor, kita nak meyakinkan Datuk, dia kata. Jadi itu saya belum sempat jumpa dengan Datuk lagi, Datuk Ramly. Alright, kemudian inilah dia sebab market cap. Sebagai contoh kat sini saya tunjuk. Katalah sebelum public listed, saham tu, syarikat tu ada 100 juta saham. RM1 setiap satu. RM1 setiap satu. Ya. Katalah owner tu memegang 5 juta saham. Anak dia katalah. So 5 juta kali RM1, jadilah 5 juta ringgit. Ya, jadi 5 juta ringgit. So nilai saham dia, nilai syarikat dia dianggap value syarikat dia adalah 100 juta. Tapi bila dia masuk ke pasaran saham sebagai contoh, saham dia daripada RM1 telah dibeli macam siapa nama tu, Mr. DIY kan. Seng Heng masuk juga, tapi jatuh. Jadi dia daripada RM1 naik saham dia jadi RM1.40. Contoh kat sini. Jadilah saham dia sekarang ni bukan lagi RM1. Owner tu sekarang ni dulu dia memiliki 5 juta kali RM1. Sekarang ni sudah jadi 5 juta kali RM1.4. Jadi nilai baru, nilai saham kekayaan dia 7 juta. Dulu 5 juta jadi 7 juta anak dia sekarang ni. Jadi nilai syarikat pula dengan pantas dalam masa sekelip mata sehari boleh jadi daripada 100 juta nilai syarikat sudah jadi 140 juta. Itulah yang berlaku pada Top Glove. Kan? Sebelum berlakunya pandemik, dia punya saham biasa-biasa. Berlaku je COVID, dia punya saham naik sampai top 5 paling tinggi market cap. Paling tinggi nilai. Hampir dalam 50 bilion rasa. Tapi lepas tu dia dah pancit, dia dah meletup bubble, jatuh sampai hari ni. Kan? 70% kecut. Kecut 70% daripada itu. Jadi dah senyap dah. Hari tu Tan Sri Lim tu pun ego semacam dia cakap aku akan jadi nombor 1 dalam seminggu lagi.
Tengok kecut terus habis kan. Begitulah dia, kaya sekejap, hilang balik kan. Kalau dia jual waktu tu, habis kita semua kena scam kan. Dia seorang je kaya, orang lain semua miskin. Tapi dia tak jual, dia bersama-sama syarikat dia, tapi orang yang jual. Macam mana kan? Gitu.